Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bil khair? Alhamdulillah. InsyaAllah, al-yawm sa'ashrah lakum al-mawdud al-darsu thaniyu bina'u masjidi bada'u adhani adhanu fajri ramadana adhanu jumu'ati. Baiklah, pada hari ini sambung pada pelajaran kedua pada tajuk pembinaan masjid, permulaan seruan azan iaitu solat subuh bulan Ramadan dan solat Jumaat. Awalan fi sanati ula minal hijrati bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahu syarifah. Yang pertama, pada tahun pertama hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina masjid. Thaniyan, waqad amila fihi binafsihi liyuraghaba muslimina fi amali. Yang kedua, baginda mengusahakannya sendiri untuk mendorong umat Islam bekerja. Pembinaan masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat 3 masjid, iaitu yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi dan yang ketiga Masjidil Haram. Baiklah, mari kita sama-sama lihat latar belakang masjid yang pertama, iaitu Masjid Quba. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di Quba, baginda menetap selama 4 hari. Di situlah baginda mendirikan Masjid Quba dan baginda bersembahyang di dalamnya. Inilah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dasar takwa. Masjid yang seterusnya iaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ialah tempat suci yang kedua dalam Islam. Masjid ini didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan umat Islam secara bergotong royong. Masjid Nabawi dibina di atas tanah yang dibeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada 2 orang anak yatim, iaitu Sahli dan Sahil bin Umar. Baiklah, seterusnya yang terakhir Masjidil Haram. Tempat suci yang pertama di dunia ialah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Rumah suci ini disebut juga Baitullah Al-Haram. Di sinilah letaknya Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama puteranya Nabi Ismail. Baiklah, apakah pengajaran yang boleh diperolehi daripada kisah ini? Yang pertama, masjid menjadi pusat aktiviti umat Islam. Kedua, umat Islam yang hadir ke masjid untuk beribadah akan mendapat kekuatan. Dan yang ketiga, bersolat di Masjidil Haram mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. وثالثا وفيها شرع الأذان لينبه غافلا ويذكر ثاهي ليكون اجتماع أمن. Dan yang ketiga, seruan azan disyariatkan di mana untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dan lupa supaya sama-sama berkumpul, iaitu untuk menunaikan solat. ثم وزاد بلال في أذان صبحي الصلاة خير من النوم مرتين فوافق عليها رسول صلى الله عليه وسلم. Dan yang keempat, Bilal menambahkan dalam seruan azan subuh, solat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Thumma wa kana rasulu ya'muru fi fajri ramadhana bi azanaini awwaluhuma yunabbihu bihi ghafiluna hatta yatanabbahu lis-suhuri wa tsani lis-salati. Seterusnya, dan pada waktu subuh bulan Ramadan, Rasulullah mengalunkan 2 seruan azan. Yang pertama untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang lalai supaya bersahur, dan azan yang kedua dialunkan untuk menunaikan solat. Wa kana adhunul jumu'ati wahidan min ahdi Rasuli sallallahu alaihi wasallam ila khilafati Abi Bakrin wa Umar. Dan hanya satu sahaja seruan azan untuk menunaikan solat pada hari Jumaat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke khalifahan Abu Bakar dan Umar. Wa akhiran wa zada Utsman radhiyallahu anhu adzana tsani bi sababi kasrati nasi. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah menambahkan seruan azan iaitu sebanyak 2 kali disebabkan peningkatan bilangan manusia.
Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat bagaimana cara hendak memberitahu masuknya waktu solat. Beberapa cadangan dikemukakan seperti yang pertama, menaikkan bendera, yang kedua, meniup trompet, ketiga, menyembunyikan loceng, dan yang keempat, menyalakan api di tempat yang tinggi. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Zaid Ansari mengajar Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Abdullah dan Saidina Umar telah bermimpi cara melaungkan azan dan cara itu dipersetujui oleh Nabi. Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama melaungkan azan. Beliau telah menambah as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Azan dilaungkan sebanyak 2 kali pada bulan Ramadan. Pada asalnya azan pada hari Jumaat hanya sekali sahaja, tetapi ditambah menjadi 2 kali semasa pemerintahan Saidina Uthman bin Affan. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijrah dan berperanan untuk menyeru umat Islam menunaikan solat. Syukran jazilan.